Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam podcast Fikrah dan Hujah, siri yang keempat dengan isu-isu yang lebih menarik yang menyentuh tentang kekeliruan, kecelaruan dan juga permasalahan yang melingkari umat di Malaysia dan seluruh dunia, insya-Allah. Pada malam ini kita bersama dengan tetamu tetap kita. Tetamu tetap Fikrah dan Hujah tidak lain dan tidak bukan Datuk Dr. Mufti Perlis. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Tetamu tetap kita macam biasa sentiasa lewat. Malam ni beliau delay flight tapi dalam perjalanan, insya-Allah bersama dengan Profesor Dr. Ruzaimi dalam perjalanan untuk bersama dengan kita, insya-Allah. Dan pada malam ini, oleh kerana tajuk-tajuk yang kita pilih dalam podcast Fikrah dan Hujah agak panas dan juga agak kontroversi, kita menjemput khas tetamu yang tidak asing lagi dari bumi Tarim. Silap, daripada bumi Perlis. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Adnin. Okey, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi memenuhi jemputan Fikrah dan Hujah pada malam ini, insya-Allah. Dan sebelum seperti biasa dalam komen-komen di poster, Datuk, mereka selain daripada ternanti-nanti tajuk dan juga panel jemputan, menu kita juga sentiasa menjadi penantian oleh seluruh penduduk Malaysia. Jadi pada malam ni, Datuk, insya-Allah menu kita yang pertama, ini untuk makluman semua. Nama apa, Datuk? Mas Tawa. Mas Tawa. Bagi sebutan bergelok, Mas Tawa. Kena buka sikit, nampak? Kita buka sikit lah, no? Nampak? Nampak tak? Alhamdulillah, sampai dah Dr. Ruzaimi. Dr. Ruzaimi sudah sampai. Kata orang tua-tua, umurnya panjang. Hadis tak tahulah. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf lambat sikit. Jadi anda bukalah, kalau dah cukup koram ni, anda tunjukkan sikit Mas Tawa. Mas Tawa ni, okey, Makanan apa? Uzbek. Mas Tawa ni Uzbekistan. Uzbekistan. Kita minggu lepas Uzbek, minggu ni pun Uzbek ke? Pasal Dr. Ruzaimi kata dia masih boleh dengan Uzbek. Ya. Pencarian Uzbek dia belum sampai. belum dipermudahkan. Okey. Sampai makam-makam. Nak makan pun nak makam. Makam-makam di Uzbek. Ya, nampaknya permulaan juga sudah panas. Mas Tawa ni dia bubur nasi yang dimasak dengan rempah Uzbek. Tetapi oleh orang Melayu lah, oleh Datin Hawa. Terima kasih Datin Hawa yang mengikuti kita secara live, yang sentiasa memasak untuk kita, tidak jemu-jemu. Okey, dia kalau di Uzbek, Datuk kita makan dengan roti ya? Makan saja boleh, makan roti. Saja boleh makan roti. Kita makan Mas Tawa kan? Ya. Oh, jadi kita nak kena cari rempah dia ni, kena Uzbek lah. Kita pergi Uzbek pula lah. Okey. InsyaAllah kita akan pergi bersama dengan Fikrah dan Hujah ni. Ya, Fikrah dan Hujah di Uzbek. Siapa yang nak ikut boleh lah kan? Boleh bagi nama lah, hubungi tiket saya. kena banyak kot. Kita boleh buat package. Selain daripada menziarahi kubur Imam Bukhari, kita juga boleh makan Mas Tawa. Kita boleh buka derma juga. Boleh bukan derma? Dia ramai juga yang sedang menantikan nombor akaun. Okey. Senang geng ustaz-ustaz dia. Itu juga boleh jadi tajuk minggu depan. Nantikan Fikrah dan Hujah. Okey, Ustaz Adnin, sebelum kita nak lontarkan soalan, Ustaz kita Adnin dulu. Ustaz ada dulu, nanti dulu. Ana mempersilakan penaja utama kita pada malam ini daripada restoran Ashok. Yang terkenal dengan makanan Arabnya. Oh, Masya Allah. Jadi malam ni agak special kerana kita akan makan nasi telungkup. Telungkup. Maklubah. Maklubah. Geng Jordan kena kelubah. Okey, dipersilakan. Sebab kita nak demo terus. Jordan, Palestin. Demo daripada Daripada tuan punya restoran ni. tuan restoran. Ashok Palace Kanga. Palace Kanga. Oh, Masya Allah. Demo. Nampak tu? Nampak ke tu? Nampak sekejap. Bismillah. Masya Allah. Apa nama Paella? Paella. Ini kira apa? Seafood. Seafood. Yang cari Makhlubah kami seafood.
nak meneruskan hujah tak boleh macam ni. Tak boleh lah, Rasa sebab- macam nak makan pula. Kalau semayang pun kena makan dulu. Cuma dia ada campuran tu antara darat dan laut, boleh ke? Oh, masya-Allah. yang tu pun- Makan udang dengan yang makan tu pun udang. boleh jadi topik tak? Ya. Laut semua. Masya Allah, seafood. Oh, iya. Payah lah. Okey. Paella. Ui. Oh. Ekor sikit. Sementara kita nak habis pakai sejuk dah benda ni. Garnish. Satgi. Dia tunjuk lah lepas tu kita makan Oh, kemudian. ni penonton-penonton ni dia tak boleh bau, tapi kami di sini ni dah memang sangat Menyengat baunya. menyengat di hidung-hidung kami. Macam mana kami nak berfikrah tak tahulah. Udang bakar ni. Udang terbakar. Udang terbakar. Ada tu apa tu? Siput lah. Siput. Okey. Jadi oleh kerana kami semua tidak bermazhab, kami makanlah kan. Bukan tak pada mazhab. Bukan tak bermazhab. Tak terikat tu. Tak kira kata tak ada mazhab kalau. Tapi kita bukan Hanafi lah. Kita Ya. boleh makan. Okey. Masakan nasi kandang yang depa Hanafi tu pun bab makan Terpaksa keluar. Udang depa keluar. Dia berkeluar. Ada keluasan tu. Ada keluasan. Ada keluasan. Bab makan ni kena ambil yang luas sikit. Ada mustasnayat. Ada pengecualian. Okey, restoran Asyuk ni untuk maklumat semua, dia beroperasi di Bandar Kanga bermula jam 12.30 hari. Okey, semua boleh rasalah. Memang dia sediakan maklubah ni. Saya ingat di Perlis restoran ni je satu-satunya yang ada sediakan nasi telungkup ni. Okey. Jadi makanan pun kita dah ada, panel-panel pun alhamdulillah dah bersedia. Tajuk kita pada malam ini seperti yang telah kita promosi awal Datuk, Habib, adakah keluarga Nabi? Dan sekarang ni dahsyat. Saya dengar petang tadi Nabi Sulaiman pun dah sampai ke Malaysia. Sulaiman mana saya tak tahu lah, akhlakan ke apa ke kan. Kan. Tapi sebelum ada kelainan podcast kita malam ni. Ada kelainan nanti kan, selain daripada makanan yang pelik-pelik dan eksotik ni, sebelum kita nak berfikrah dan berhujah, kita tonton dahulu sedikit sedutan video sebagai mukadimah perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey. Ada sedutan lagi tak? Pendek sangat tu. Pendek sangat, kita tak ada sempat tengok. That person not able to taste the shoes of his breed, can't give to I wasn't taught that the Sufism was broken. I wasn't taught that. I never got into that. How the hell guy never taught me that? Nah. Okey. Wali ya. Tak pakai baju. Cucu kutuk. Cucu kutuk mana? Indun. Surabaya. Bakar bin Segaf. Nama dia Bakar bin Segaf. Ini yang tak pakai baju? Bakar bin Segaf bin Abu Bakar.
Okey, alhamdulillah, kita telah tengok sedikit realiti yang ada dalam masyarakat kita tentang isu-isu yang begitu berat dan sangat serius lah, saya ingat lah, berkaitan dengan mungkin di sana ada unsur-unsur ta'zim, soal menghormati, tapi batasan itu agak-agak longgar. Mungkin Ustaz Adenin yang saya rasa boleh bagi, sebab kita raikan tetamu jemputan kita, mungkin boleh bagi sedikit lontaran pandangan awal. Kita mulakan dengan Ustaz Adenin tentang isu-isu yang kita ketengahkan dalam fikrah dan hujah pada malam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Muhammad Rizal, yang saya hormati tuan rumah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, yang dihormati Rektor KUIP Profesor Dr. Rozaimi, sidang hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, sebenarnya saya pun tak menjangkakan untuk berada di sini dalam podcast kita. Dalam podcast ni, okay, sekadar menjadi penonton di babak-babak potongan-potongan yang menarik sahaja. Cuma semalam agak terkejut apabila dapat WhatsApp daripada Ustaz Mat beritahu, Ustaz jangan lupa malam besok. Saya kata lupa apa? Beritahu apa pun tak kan? Itu keramat. Ni tak ada lambaran-lambaran peminangan pun tak ada kan? Ustaz Mat kata, Datuk kata, ni tak ada lamar dah. Ni mai-mai kita bagi menikah tu ya. Nikah yang sah. Nikah yang sah. Dan tajuk yang dikongsikan tu memang berkaitan lah dengan perjalanan kehidupan saya sendiri sebagai seorang student ataupun pelajar yang menimba ilmu di kota 1000 wali. Kota Tarim ni memang terkenal di seluruh dunia ni, dia dimasyhurkan dengan kota 1000 wali, dan kita sering mendengar kisah tentang kota Tarim ni, bukan sekadar alim ulama'nya, bukan sekadar agamawannya, asatizahnya sahaja yang mencapai maqam kewalian di sisi Allah Azza wa Jal, tapi katanya orang-orang di pasar pun semuanya wali-wali Allah. Jadi dengan sebab itu, kita yang sangat berminat dengan kewalian dan taqarrub ila Allah ni, duduk di Mesir tu Datuk tak tenang. Asal tu mengaji duduk di Mesir, pengajian di tempat yang dinamakan dengan Itai Barud, tempat Al-Barudi, tapi mengaji tak tenang dengan kisah-kisah kewalian di kota Tarim ni. Maka kita mengambil keputusan untuk berkelana meneruskan sayembara ataupun pengembaraan ilmu kan. Kata ahli ilmu, nak jadi satu tokoh yang hebat ni dia kena banyak pengembaraan kan. Dr. Asri pun banyak pengembaraan, Dr. Rozaimi pun ada pengembaraan kan. Imam Syafi'i pun ada pengembaraan ilmunya, Imam Ahmad Ibn Hanbal pun ada pengembaraan ilmunya. Jadi pun saya rasa saya pun tak maulah terlepas pandang untuk mencicirkan diri saya menjadi sebahagian daripada pengembara ilmu. Maka saya mengembara daripada Mesir, daripada Ardul Kinanah menuju ke kota Yaman sendirian, seorang-seorang. Bagi tahu dekat mak saya, abang dah tak boleh dah nak meneruskan pengajian di Mesir ni. Rasa kalau balik tak tahu nak mengajak apa ni, tapi abang nak pergi Yaman. Mak saya kata, kalau dah tak boleh nak mengaji di Mesir tu, balik je lah. Saya kata, saya tak boleh balik. Selagi mana saya tak boleh mengajak kitab, saya takkan balik. Mak saya kata, tak apalah, terpulanglah. Kalau yang tu yang abang nak, terbanglah saya sendirian, seorang-seorang daripada Mesir ke Yaman. Ke Sana'a Yaman, 4 jam perjalanan. Untuk mencari sebuah kota yang dihuni oleh Ahlul Bait. Habib lah. Ahlul Bait daripada keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib, daripada jalurnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, sampai kepada jalurnya Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, daripada anaknya yang bernama Ubaidillah, yang dikatakan berhijrah daripada Madinah ke Basrah, dan kemudian keadaan di Basrah juga tidak begitu baik untuk Ahlul Baitin Nabi, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ni cerita dah tu kan.
Dan Datuk panggil suruh cerita, saya cerita lah kan. Bermimpi jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi mengisyaratkan untuk keluarga ini berhijrah daripada Basrah menuju ke Yaman. Dan perjalanan menuju ke kota Tarim, tak sampai di kota Tarim, perjalanan di tengah-tengah antara kota Seun dan juga Tarim, lebih kurang perjalanan 1 jam 45 minit. Maka wafatlah Muhajir ilallah di tengah-tengah di antara kota Tarim dan Seun. Anak dia lah yang nama Ubaidillah bin Ahmad ibn Isa ini, maka dia meneruskan perjalanan, sambung perjalanan ayah dia sampai ke Tarim. Sampai di Tarim ni menurut pengetahuan kita, taklah kata orang baru, orang lama. Kita tahun 2001 kita dah pijak kota Tarim. Penduduk pelajar Malaysia pun tak ramai lagi di sana. Penguasaan bahasa Arab pun insya-Allah bagus zaman tu kan. Jadi Ubaidillah dia masuk ke kota Tarim. Kota Tarim ni dia dah ada para masyayikh. Masyayikh ni Ustaz Ahmad yang ada dia punya sanad, dia punya syajarah tu sampai kepada para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab makam Abbad ibn Bishr, si khadam tukang angkat kasut Nabi ni, dia ada di Tarim. Jadi di Tarim ni dia adalah keluarga Ba'abbad, keluarga Bafadal, keluarga Al-Khatib. Keluarga Al-Khatib ni balik jumpa Umar. Keluarga Bafadal balik jumpa dengan Abu Bakar. Keluarga Ba'abbad balik jumpa dengan Osman bin Affan. Jadi Ubaidillah ni dia masuk, dia perkenalkan diri dia di mihrab pada hari Jumaat. Dia kata, ya ahlul Iraq, tolong perkenalkan aku kepada ahli Tarim, siapa aku? Maka mereka pun mengatakan, anta sayyidina wa maulana Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad Naqib. Sambung sampai kepada Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib bintu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itulah bermulanya delegasi Ahlul Bait di kota Tarim melalui anak dia satu orang lagi nama Alwi bin Ubaidillah. Sebab tu keluarga ni dia namakan dengan Bani Ba'alawi. Ba'alawi itu dia balik kepada Alwi. Sebab tu Sayyid ni kebanyakan banyak nama Alwi. Kita Raja Polis pun ada nama Sayyid Alwi. Masjid kita Alawin ni dia balik kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah ni. Tapi depa yang mula mempopularkan Ba'alawi ni tentang gelaran Habib ni. Ya. Kemudian bermulalah kesinambungan perjalanan, kisah perjalanan Ahlul Bait di kota Tarim, sampailah berpecahlah keluarga-keluarga ni daripada satu orang yang digelar dengan faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dalam syair Tarim kata Ali Abul Faqih, Alwi Ammul Faqih. Maksud dia daripada Ali akan keluar satu jalur, daripada Pok Menakan dia Alwi akan keluar pula satu jalur. Maka mereka takkan balik kepada satu cabang lah, satu moyang. Ini kisah berkaitan dengan maknanya daripada sudut bersusur sarsilah, jalur yang kita lihat adalah kesahihan yang menunjukkan tentang pembuktian mereka adalah Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tak nafikan bahawa kita mencintai Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mukaddimah kan. Mukaddimah. Okey, jelas. Cuma saya nak mungkin kita pergi kepada Dr. Razami sikitlah kan. Pasal dia lewat kita denda dia sikitlah kan. Okey, kita tak ada masalah isu keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi. Memang itu sebahagian daripada keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita tengok dalam sudutan-sudutan tadi, mereka yang mendakwa Habib, mereka yang mendakwa keturunan Nabi, kemudian dengan penampilan yang tak pakai baju, isap rokok, kemudian kaki mereka bila dilalu dicium, dipuja yang seakan-akan begitu, dan kita nampak macam trend menggunakan gelaran Habib itu untuk sesuatu tujuan. Pandangan doktor? Okey, pertama dari sudut apabila nasab itu telah pun sabit, maka kita tidak ada isu, kita menghormati ahli keluarga Nabi SAW dan kita mencintainya. Dan di antara syiar ahli sunnah juga tidak memusuhi Ahlul Baitin Nabi SAW kerana kita juga mencintai Nabi. Tidak mungkin orang yang namanya ahli sunnah tiba-tiba dia membenci
keturunan pembawa ataupun di mana sunnah itu terbit. Tetapi di zaman Imam Malik sendiri sudah ada bibit-bibit manusia yang cuba untuk berintisab ataupun menyandarkan diri mereka dengan keluarga Nabi SAW secara bohong. Maka sebab itu Imam Malik di antara yang mengeluarkan fatwa, sesiapa yang cuba untuk menisbahkan dirinya kepada baitin Nabi SAW secara bohong, maka hendaklah dihukum oleh pemerintah dengan ta'zir yang berat, dipukul, disebat, supaya mereka ini tidak bermain-main dengan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jelas, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bukan satu golongan yang seperti Syiah yang mentakdiskan berlebih-lebihan ataupun mengatakan Ahlul Bait ini seolah-olah mereka ini maksum. Ya, yang mana Ahlul Bait merupakan manusia dari sudut mereka beragama, mereka seperti kita, mereka mukallaf. Dan ada di kalangan Ahlul Bait yang mulia dan ada di kalangan Ahlul Bait yang juga mempunyai masalah yang mana kita perlu berdakwah kepada mereka. Bahkan di dalam sirah Nabi SAW, kita ada Abu Talib yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Kita ada, ya, dia adalah keluarga Nabi SAW, merupakan bapa saudara Nabi yang banyak berjasa. Kita ada Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi SAW. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada satu konsep. Hadis Nabi SAW menyebutkan, man bata'a bi'i amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya lambat, amalannya slow, nasabnya tidak akan boleh memperlajukan dia. Jadi sebab itu bila kita tengok ada di kalangan sebahagian mereka yang jahil mengangkat golongan yang dikatakan sebagai ahli keluarga Nabi, walaupun kita lihat mereka itu bermasalah dari sudut akhlak, bermasalah dari sudut cara beragama, diangkat seolah-olah dia tu wali. Tadi pun kita tengok kan, orang yang diangkat isyak rukuk tapi dikatakan sebagai wali Tuhan, diletakkan Majzub ke apa? Majzub. Dikatakan. Jadi ini satu benda, satu fenomena yang bagi kita pelik. Jadi benda-benda yang seperti ini adalah benda yang pelik, benda yang tak sepatutnya didedahkan pada orang awam. Kita selalu sebut bila nak bincang tentang isu akademik, tentang isu ilmiah, ada hujah dan dalil. Kita nak cuba compare di antara mazhab dengan mazhab yang kita panggil sebagai fiqh muqaran. Ramai ustaz-ustaz kata memeningkan, mengelirukan. Tapi bila mana seorang yang didakwa sebagai keturunan Nabi isyak rukuk di atas kursi, diangkat konon-kononnya dia adalah seorang wali yang majzub, kita jadi pelik. Kenapa benda ni diangkat sedangkan ini adalah mengelirukan? Sujud pada kaki orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Tuhan, sedangkan kita tahu sujud, bentuk sujud seperti itu sangat mengelirukan. Dia kata mungkin nak cium kaki je, tapi bentuk sujud itu sangat mengelirukan. Tabaruk. Jadi ini benda-benda yang sepatutnya kita kata sepatutnya disekat dan dihalang. Ada seorang Habib, saya ingat masih di Yaman juga, dikatakan dia ni hidup tanpa jantung. Tanpa jantung. Yang dengar tu tanpa akal. Jadi itu yang kita pelik tu kan. Dia bukan Habib, dia Syekh. Dia Syekh Muhammad Al-Hariri. Saya sempat jumpa. Jadi bukan Habib lah kan. Bukan. Tapi dikatakan dia wali. Jadi hidup tanpa jantung. Saya kata macam kita kena buat X-ray kot, tengok betul-betul ke dia tak ada jantung ke ada kan. Tapi yang percaya tu. Tapi orang boleh percaya. Orang yang percaya tu tak ada. Kan. Jadi letak je lah tangan dekat dada, kalau berdegup tu kira berjantung lah tu kan. Tapi manusia ni bila dah sampai kepada satu tahap yang taksub, apa saja yang diceritakan maka mereka percaya tanpa buat sebarang penilaian dan verifikasi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu satu istilah. Tidak ada yang mustahil. Tidak bermakna benda tu kita boleh dakwa. Bila disebut tidak mustahil, maka dia kemungkinan. Ada atau tak ada. Nak memberatkan salah satu kemungkinan, mesti ada bukti. Tak percaya sudah. Jadi ini benda yang menjadi masalah kita sekarang. Dia kata nak percaya ke tidak, wallahu alam kan. Ini benda you dakwa. Orang akademik cakap tau. Tapi orang akademik yang cakap ini masalah dia tu. Kan? Sekarang ni kita kita dah sampai ke puncak ni, ke puncak fikrah kita yang kita nanti-nantikan. Fikrah Datuk Mufti. Datuk, macam mana Datuk melihat fenomena ni sebenarnya tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada hadapi masalah kepada orang-orang Islam awam ni.
Kerana mereka ni apabila mempelajari Islam, mereka tak mempelajari al-kulliyat al-ammah, al-qawaid al-ammah Islam, kaedah-kaedah umum Islam. Allah ni Tuhan Maha Adil. Dia yang menciptakan kita dan dia memberikan keadilan pada hamba-hambanya. Kita tak pilih nasab. Kalau boleh pilih nasab, semua kita nak jadi keturunan Nabi. Kita tak pilih. Luar kawalan. Jadi manusia yang menjadi nasab dan Nabi ni dan mana-mana ialah itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Jadi itu kurniaan dia. Jadi bukan kejadian nasab itu sendiri bukan pilihan. Itu kurniaan Allah. Kalau Allah menilai manusia hanya berdasar pada nasab, nanya kita. Pasal kita tak pilih yang itu. Itu dahulu kita kena faham. Dan apabila kita faham itu, kita kena faham juga bahawa manusia yang mulia di sisi Allah, macam Quran kata, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Itu kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala tak, supaya kita tak afras. Kalau tidak, aku nanya kalau hang untung jadi keluarga Nabi, aku dah Tuhan tak pilih, mana aci macam tu. Supaya kita tidak rasa hal itu. Maha adilnya Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Allah jadikan dalam semua, tadi Dr. Ruzami baca hadis yang Nabi kata, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Dalam sebahagian riwayat, man abta'a bihi, kan, siapa yang nasab dia amalan dia slow, amalan dia tak memberansangkan, nasabnya tak boleh mengangkatnya. Bahkan sejarah Islam, sejarah manusia, Allah buktikan lebih dahsyat daripada tu. Nabi Nuh alaihi salam, anak dia, dia kata, faqala rabbi innahu innabni min ahli. Ya Allah, ni anak aku di kalangan keluarga aku. Daripada keluarga aku. Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Tapi Allah kata apa? Innahu laysa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakmu. Dia bukan dikira amalan salih. Jadi Allah kata, itu artinya anak Nabi sendiri pun tidak memberi manfaat. Walaupun sebahagian cuba riwayat, sebahagian tafsirkan dia ni sebenarnya bini dia berzina dengan orang lain, sebenarnya itu bukan anak, mustahil lah. Kata Ibn Abbas, Allah lebih cemburu untuk menjadikan nabinya tidur dengan penzina. Jadi maksudnya, tapi apa pun menunjukkan anak itu tidak dapat untuk mengangkatnya. Maksudnya ketua bapa dia tak dapat untuk mengangkatnya. Bapa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Azar. Juga walaupun cuba untuk dikatakan bukan bapak dia. Cuba dikatakan pak saudara dia, cuba dikiaskan dengan Abu Talib dan seumpamanya, kan. Tapi bahkan dia cuba beristighfar untuk pak saudara dia, tapi tak diterima, kan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, ketika Ibrahim kata pada bapanya Azar. Ini semua contoh, dan kita akan pergi nanti contoh-contoh yang lain. Ada isteri Nabi, isteri Nuh, isteri Lut. Kalau kita ikut kaedah, kalau kita faham hal ini, nasab semata-mata tidak mengangkat manusia. Tapi yang mengangkat apa? Apabila amalan soleh dicampur dengan nasab yang baik. Itu. Dia simple saja untuk kita faham ahlul bait ni. Macam ni. Kalau kita suka pada kawan kita, sayang pada kawan kita, kita sayang sungguh pada dia. Lepas tu dia mati. Kita jumpa anak dia. Dia berkenan, saya ni anak kawan baik ustaz. Ya ke? Kita sayang semua kawan. Mustahil kata, bapa hang aku suka tapi hang aku meluat. Dia mustahil lah. Tak masuk lah. Tak masuk akal lah. Artinya kita tak suka betul. Sangat-sangat tak begitu suka pada bapa dia lah. Tapi bila kita betul-betul sayang kepada Nabi, tentulah zuriat Nabi kita sayang. Itu logik dia. Mustahil, kerana manusia macam tu lah. Bila kita sayang kat ayah dia, tengok anak dia mai jumpa, kita sayang kat anak dia. Dan itulah, kalau kita sayang benci kat anak dia, sedangkan kita tahu ini anak kepada orang yang kita sayang, kita boleh tahu bahawa sayang kita pada pak dia tu tak betul. Itu asasnya. Itu asasnya kenapa logiknya kita sayang keluarga Nabi. Sebab kita cinta Nabi. Sayang. Tapi kalau kita jumpa satu anak kawan kita ni orang soleh. Jumpa anak dia tak betul. Tak macam kita tahan ni awak tak jadi macam pak. Kan kau kenapa tak jadi macam bapakmu? Kan bapakmu sekian mengajar begini-begini. Kemudian setelah kita tahu
kemanusiaan yang Allah cipta dalam diri kita, baru kita datang pada dalil. Dan dalil juga menunjukkan Nabi suruh kita cinta keluarganya. Azkurkumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu dengan nama Allah tentang kaum keluarga aku kan. Kemudian ada ayat innama yuridullah liyuthiba ankum rijsa ahlil bait yutahhirukum tatheera. Cuma kita nak bahas pula siapa dia ahlul bait ni. Ini pun mungkin lagi kita kena bincang siapa ahlul bait ni. Kan? Sekarang ni ahlul bait ni ahlul bait yang cuba diangkat, kita tak ada masalah mengangkat anak keluarga Ali, anak-anak Fatimah dan Ali, memang itu pun ahlul bait. Tetapi mengangkat dalam istilah umum ni panggil ashabul kisah ataupun orang-orang yang yang mana Nabi letakkan selendang tu di atas mereka ni, yang terdiri daripada ahli kisah ni, iaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Syiah dia tarkiskan, dia fokuskan pada mereka ni saja. Tapi Syiah kita pun nampak kadang-kadang macam nak jadi macam tu. Sedangkan Ahlul Bait ni dia rangkumi banyak. Dia merangkumi isteri-isteri Nabi, Ahlul Bait. Dia merangkumi Ali tentu dah. Kemudian bila ditanya para Imran bin Husain tanya Zaid bin Arqam, dia sebut Alu Ali, lagi Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas, kan. Kemudian Banu Hashim, mereka yang hurimu as-sadaqat alaihim, mereka yang diharamkan sedekah. Mereka Ahlul Bait. Dan kita tengok praktik Nabi masa hayat Nabi. Ali, keturunan Ali ni dahlah keturunan Bani Hashim, menantu Nabi, kahwin anak Nabi sayang, daripada anak dia tu yang diangkat. Tapi Nabi, bila Nabi nak wafat, Nabi tak suruh Ali dia khalifah. Nabi suruh muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar dia sembahyang. Dan Ali dia tak melebihkan. Bukan maksud kita tak muliakan Ali. Semasa zaman apabila Ali tak ada, apabila Abu Bakar tak ada, para sahabat tak pergi pada Ali dulu. Mereka pergi pada Omar sendiri, kalau dia masa dia ditikam, dia teringat siapa? Abu Ubaidah. Maksudnya bukan meminggirkan Ali, tetapi hulu ni tak ada. Hulu yang macam sedang diangkat ni, unsur ni ada naz'atut tasyayyu', ada pengaruh kesyiahan. Saya bukan kata dia syiah, tapi naz'ah tu, bau tu ada. Seolah-olah nak fokus pada satu, dan seolah-olah kalau hang ulama terang mana pun tak apa nak jadi, hang kena keluarga Nabi. Kemudian dah keluarga Nabi, dia nak angkat benda-benda macam lain. Dia nak angkat bab karamat, bab ajaib, bab benda besar, kesucian. Ini yang kita susah hati. Bab nak sayang keluarga Nabi tak payah hajak. Yani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daripada kecil memang kita baca dengan penuh rasa kasih sayang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang tak ada ilmu pun, tapi kalau mengaku keluarga Nabi diangkat juga sakan kan, dikupas-kupas udangnya. Itu yang kita tak tahu siapa nak kupas udang kita ni. Kita ada udang ni tapi tak tahu siapa. Man da'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu. Yani soal nasab yang palsu. Nasab maksud siapa yang mendakwa nasab yang palsu, dia siap tempat duduk dalam neraka. Okey, Ustaz ada ni mungkin boleh tambah sikit apa yang disebut oleh Dr. Rara ataupun oleh Datuk Mufti, mungkin ada respon pada orang yang hidup dalam kalangan para habaib ni. Nak respon yang mana? Kita respon yang Dr. Razami dulu. Okey. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan lah kan. Dan kita kaitkan sikit dengan tasyayuk yang disebutkan oleh Datuk tadi kan. Perkara tu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran habaib ini ada padanya tasyayuk. Ada, no? Ada. Seperti maulid. Seperti ini pengakuan panas, okey. Kubur lah yang paling mengerikan lah. Maksud kubur tu macam mana? Kubur boleh definekan sikit. Kubur ni upacara ritual di kubur. Yang dikatakan ziarah makam Hud apa tu? Macam tu. Tu Hud satu hal. Yang kubur wali. Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Syakban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa-apa? Oh, dah jadi moderator pula ni. Saja tanya. Tak. Berminat. Boleh? Saya kita tukar jadi panel. Kepercayaannya adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud.
Itu saja. Tapi kubur para nabi ni Itu tak ada je. siapa yang dapat sabitkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu point yang itulah macam kita sebut tadi lah, bila kalangan akademik sendiri pun mempercayai benda tu dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan apa, dengan yaqadah. Nanti kan ada kisah di kalangan Ahlul Tarim masyhur bahawa Nabi Allah Hud ziarah faqih muqaddam. Nabi Hud ziarah Faqih muqaddam. ziarah Secara yaqadah. yaqadah. Ziarah dan bagi tahu dekat faqih muqaddam, illam tazurna zurnak. Kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi faqih muqaddam dihimpun anak cucu cicit dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Kita pergi kat dia. Okey. Maka ziarah tu dia bermula pada bulan Syaban. Dia ada sempena Dr. Azmi. Dia ada sempena dengan tazkiyatun nafs. Menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat penyucian jiwa, tempat isti'dad untuk istiqbal Ramadan. Jadi, Apa yang dibuat? kita pergi situ, kita akan beribadah. Oh, tak ada mandi-mandi apa tak ada lah. Ada. Itu sungai tu kita kata untuk pembersihan badannya lah. Okey, Tapi tak ada kepercayaan. Ada kepercayaan ke tak? kepercayaan. Sungai Hud dikatakan nahar min nahril jannah. Kata orang tadi. Sungai Hud tu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi yang menariknya adalah siapa yang boleh verify Ya. Fadilah. itu adalah kubur Nabi Hud. Itu yang pertama. Yang keduanya bila disebut kota 1000 wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim je? Sendiri yang Masing-masing claim je. Dalam kelompok Alawiyin, mereka claim hal yang sedemikian. Di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Dan tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan Bermunajat artinya pergi berdoa di situ. berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid, tepuk kompang di situ. Dia macam saya kalau anda tengok macam dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ni. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Habar masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga ziarah dapat. hari pertama, ziarah keluarga Balfaqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus, supaya nanti, semua orang kira dapat habuan lah kira macam tu. Tapi tak apalah, masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. yang kita anda tertarik ke Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, dia pun daripada keluarga Said, dari keluarga Nabi. Dia tulis kitab tentang Al-Murtada, kitab yang terkenal tentang Sayyidina Ali. Dulu anak buat master kitab tu lah. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi bahagian belakang tu dia sebut tentang masalah keluarga Sayyidina Ali. Tapi di antara ciri ahli bait ni, tadi sebut Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ali bin Husain, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Antara ciri mereka ni tak menzahirkan diri mereka di kalangan orang ramai supaya dikaitkan dengan keluarga Nabi, supaya orang hormat mereka sebab itu. Di antara ciri dia, di antara akhlak dia. Mereka dia tak pergi mengaku. Dia tak ma'akala dirham ma'akala biqarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dirhaman wahid. Tak Maksud makan. dia tak mau makan apa-apa benda disebabkan dikaitkan dia dengan kerabat Nabi. Maksudnya tak ada ambil apa-apa kesempatan. Itu disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi maksudnya tak mau, bila orang nak bagi dia tak mau. Kalau nak kaitkan aku dengan keluarga Nabi, bawa orang nak angkat aku tak mau. Jangan diangkatkan. Demikian itu adalah ciri-ciri mereka yang awal. Hatta Al-Husain bin Ali, dia sendiri dinasihati oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas supaya tidak keluar pada Yazid. Maksud suasana itu tidak wujud. Patut kalau orang nak tabalkan, agungkan. Masa tu para sahabat dah, Nabi tak ada, mereka kena angkat Al-Husain bin Ali lah, Sayyidina Ali semua kena angkat. Tapi suasana itu tak berlaku. Semua orang sayang keluarga Nabi. Itu no doubt. Tetapi yang sedang kita tengok ni, ini kebelakangan ni terjadi. Suatu yang tak dapat nak difikir pada akal yang waras. Dan apa yang Datuk sebut tadi tu, macam Ali Zainal Abidin tu, ada satu kisah kalau salah boleh diperbetulkan. Waktu orang mandi jenazah dia tu, ada kesan lebam di bahagian belakang. Kerana duk angkat barang. Kerana
pada tiap-tiap malam dialah yang akan mengagihkan gandum di setiap rumah fakir-fakir miskin, di setiap di lorong-lorong Madinah. Dan lepas daripada pengebumian Ali Zainal Abidin bin Husain, orang tak tahu siapa dia yang duk bagi. Siapa dia yang duk bagi apa? Duk pergi letak gandum di tiap-tiap rumah ni. Sehinggalah selepas kematian Ali Zainal Abidin, baru orang tahu esok tu dah tidak ada lagi gandum di hadapan rumah fakir-fakir miskin di lorong-lorong Madinah. Sehingga orang tahu, orang yang memandikan jenazah tu dapat tangkap. Aku ada nampak kesan lebam di atas bahu Ali Zainal Abidin. Ini menunjukkan bahawa dialah orang yang mengagihkan makanan ataupun gandum kepada fakir miskin di lorong-lorong Madinah. Itu juga hikmah kita tengok kenapa keluarga Nabi tak dapat zakat tu. Supaya orang tak kaitkan keluarga Nabi mengambil keuntungan daripada agama. Daripada nasab. Nasab tu kan. Sebab tu maka dia haramkan zakat. Kan keluarga Nabi termasuklah Banu Hashim, termasuk tadi yang kita sebut tadi semua kan. Bahkan apabila Al-Husain makan, Nabi korek balik daripada mulut dia sebiji tamar pun. Macam tak ada keistimewaan. Bukan maksud supaya hampa jangan kata kami ni mengambil ruang kesempatan kerana Nabi ni bawa agama untuk kepentingan dia dan keluarga dia. Itu dia isu yang nak diangkat. Tapi sekarang ni kalau kita buat benda macam ni, kita sayang keluarga Nabi. Itu ada isu. Tapi kalau kita angkat sehingga orang jadi keliru seolah agama ni dia mai kepentingan nasab macam Syiah angkat. Orang kalau baru masuk Islam dia susah nak faham tu. Dia kata Islam ni katanya adil untuk semua. Tapi akhirnya satu orang tu dimuliakan hanya kerana keluarga dia, bukan kerana diangkat isu yang lain. Bukan kita kata keluarga dia tak mulia. Kalau dia amal soleh, keluarga Nabi pula Allah, tak ada lah kita Al-Ra'si wal-Ain. Harap kata Al-Ra'si wal-Ain lah kan. Macam Nabi Jordan dulu, dalam kelas lah waktu belajar, ada seorang syekh ni, dia mengajar hadis. Hebat lah mengajar hadis di Jordan tu. Jadi masa dalam kelas ada seorang sahabat anak duk tanya, dia kata, Syekh, betul ke Syekh keturunan Nabi SAW min Ahlul Bait? Dia kata, kenapa tanya? Dia kata, tak, ada terbaca dalam satu makalah, dia kata Syekh ni keturunan Nabi. Dia kata, ya, saya daripada jalur Husain. Kenapa tak bagi tahu kami? Dia kata kan. Maka Syekh menyebutkan pada waktu tu, dia kata, saya ingin dikenali kerana sumbangan saya pada agama dan ilmu, bukan hanya semata-mata kerana keturunan dan nasab. Jadi nak bagi tahunya, ada di zaman ni golongan yang masih lagi tidak begitu berbangga-bangga dengan nasabnya, sedangkan tak ada apa pun nak dibawa. Sebab kadang-kadang kita pun heran juga, diangkat, tapi bila sampai dibawa ke sana, dibawa ke sini, tetapi dari sudut sumbangan ilmu tu tidak begitu jelas. Sedangkan kalau betul mengeluarkan modal yang banyak nak membawa seorang tokoh ke negara kita ni, sepatutnya dibuatlah pembacaan kitab ataupun buat daurah ilmu supaya manusia boleh mengambil manfaat kan. Tapi bila kita tengok tak nampak signifikan sumbangan terhadap ilmu tu, melainkan hanya diangkat wajah yang cantik, yang handsome, keturunannya. Bukan kita benci. Macam tu ramai. Iyalah, memang ramai lah yang hidung mancung ni kan. Tapi dah orang kita baru tengok, kadang-kadang dia buat terkejut. Dia kata Allah macam melihat Rasulullah. Kan? Jadi itu yang kadang-kadang kita rasa macam kita kena ubah cara penilaian dan cara fikir lah. Dan kalau kita kira macam keluarga Nabi, kita kena undi Syed Saddiq lah kan. Sudah untuk. Saya terfikir juga kan. Syed ni ramai kan. Jadi jangan Syed Penang. Syed Penang yang Syed yang tak betul dah lah. Kemudian ialah kadang-kala tak tahulah dia orang ni bila dakwah orang ni keluarga Nabi dibawa, diangkat, kononnya. Padahal di depan mata kita yang ada jalur macam ramai. Ada keluarga dia Raja Perlis pun keluarga Nabi. Keluarga yang jelas. Raja Jordan Hashim keluarga Nabi. Kan kita hormatlah, tapi adakah berarti apabila mereka ni telah jadi kedudukan tu, mereka keluarga Nabi, mereka tak boleh dikritik? Tak boleh dikritik. Sayyidina Ali pun ada para sahabat berbeza pendapat dengan dia. Bukan semua pendapat dia yang dia bagi pada Omar dan ni diterima. Ada mereka. Ini maksudnya penghormatan lain. Kita sayang ke anak kita. Itu cerita lain. Kita sayang kepada keluarga Nabi. Itu cerita lain. Sayang ni duduk dalam diri kita. Kita hormat kalau ada apa-apa.
makan antara kita dengan dia, kita bagi dia dulu. Yang tu tanda hormat lah. Kan kalau ada laluan kita nak lalu, Allah teringat ni, Allah ni lah nak cucu Nabi kita, kita hormat dia dulu. Itu tanda hormat. Tapi dalam bab agama, kita tak boleh kata walaupun dia cakap salah tapi keluarga Nabi kita tak salah tak apa. Yang Kalau tak Fatimah ada. mencuri pun kita Betul, Nabi kata walau saraqat Fatimah tu bintu Muhammad Laqata. la qata'tu yadah. Cuma sekarang ni Datuk kan, kita nak pergi sikit lah ni. Kalau kita tengok awal tadi mengaku keturunan Nabi Muhammad, sekarang tak ada keturunan Nabi Ibrahim tu kita ni. Jangan dibuat main-main. Nabi Ibrahim. Kan, saya pun baru konturah ke apa sebut pun takut tak tersilap ni kan. Tak apalah, kalau tak percaya tak pulang. Kan, sebab saya tengok Dr. Zaimi ni dia banyak sikit respon. Kita minta dia respon sikit lah konturah ni. Macam dia berminat sangat. Memang ada disebut dalam kitab-kitab sejarah tentang qantura ataupun qaturah, yang merupakan pasangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi kita kena tahu bila ada rujukan, tak semua rujukan itu boleh kita terus terima tanpa kita buat penelitian. Jadi sebab itu waktu ada satu video dia macam tersilap membaca menterjemahkan sanad, kita tegur. Jadi teguran yang kita beri itu memanglah teguran yang kita rasa lunak dah bahasa tu. Tapi kerana kita bersangka baik pada awalnya. Tapi bila kita tengok dengan apa yang disebarkan oleh Profesor Salehah ni, kita rasa kita perlu lakukan penilaian yang kritikal terhadap dia, yang kritis terhadap dari dia. sudut akademik. Dari sudut akademik. Sebab apa? Sebab perkataan yang begitu mudah pun dia sudah salah terjemah. Jadi sedangkan dia profesor dalam bahasa Arab. Jadi sebab itu Betul ke dalam masalah? saya tak pasti, tapi di UIA itu dikatakan beliau adalah dalam bidang bahasa Arab. Dia terjemah salah. Tapi terjemahan yang simple. Simple Arabic. Bukan subkulisan. Saya tak tahulah. Sebab orang yang belajar bahasa Arab yang simple ni, haddatsani ghairu wahid min ahli al-ilm, bukan sekadar satu orang yang bercerita pada aku daripada kalangan ahli ilmu. Itu pun salah terjemah. Bagi saya ini merupakan satu kesalahan yang fatal lah bagi seorang akademia yang ingin mengkaji dalam manuskrip ataupun dalam rujukan bahasa Arab. Persoalan yang kedua adalah, kalaulah qaturah itu memang wujud, ada qaturah ke ada, tetapi kita perlu buktikan yang kedua pula kaitan dia dengan Melayu. Kan? Katanya Melayu qaturah ni ni dalam bahasa Arab Kita daripada qaturah lah. tidak ada bukti setakat ini. Yang kita dengar ni, bila disebut tentang Timur ni luas. Jepun pun Timur. Kan? Rusia pun sebahagiannya Timur. Jadi sebab itu kita kata, sebelum kita nak buat apa-apa dakwaan, pastikan betul-betul. Sebab bila benda ni dah tersebar, dia susah nak repair. Melainkan kan ada orang yang akan percaya. Sebab itu kami di KUIP ni, kita dah jemput dah. Kan, Pusat Islam Ustaz Rosfan minta pegawai kami untuk berhubung dengan wakil Prof Salehah ni. Tapi beliau kata, mula-mula dia katakan, saya dimaklumkan lah, beliau MC sampai 20 lebih Disember. Tapi kita bagi ruang, bagi tarikh bulan 1 pun tak apa, yang penting mai. Tapi dia kata dia menolak lah. Tapi saya kata pegawai itu sebab dia kata dia sibuk, pegawai dia kata dia sibuk. Jadi saya kata bila masa yang dia free, mari. Sebab apa? Sebab bila kita dah berani buat dakwaan, maka kita kena berani mempertahankan dia. Kita tak boleh kata siapa nak percaya percayalah, siapa tak nak percaya tak apa. Sebab kita berhadapan dengan manusia yang tidak boleh menimbang mana satu fakta, mana satu auta. Bila maklumat telah diletakkan di hadapan orang awam dengan dakwaan, bukan hanya sekadar membangkitkan kebarangkalian, tetapi dia buat, bukan melontarkan persoalan, tapi satu kenyataan. Ya, satu kenyataan yang seperti itu, maka kita terpaksa untuk memanggil beliau untuk berhujah. Dan ini merupakan satu bebanan bukan hanya kepada beliau, tetapi kepada UIA juga. Kerana UIA adalah satu institusi pengajian tinggi yang mengiktiraf keilmuan dan kesarjanaan. Dan tidak wajar satu pensyarah universiti yang bernaung di bawah UIA, kerana Datuk alumni UIA, Ana juga alumni UIA, kami juga merasa
terpanggil untuk bagi kata UIA kena ambil tindakan kalau berterusan begini. Dan ada juga profesor-profesor di bidang sejarah yang dah mula bangkit dan jawab dakwaan-dakwaan. Ya. Tapi yang kita pelik ialah ramai pula peminatnya tu. Yang peminat ni sebab apa? Sebab ni pertama ada berapa banyak sebab lah. Ya. Antara sebabnya kadang-kala orang ni dia macam tidak lah. Dia nak berbangga-bangga dengan kita Melayu keturunan Nabi Ibrahim. Seolah-olah macam sesuatu, pertama benda tu tak tahu apa bukti dia. Kedua, dia jadikan itu asas untuk kebanggaan diri dia. Padahal kalau betul-betul dia nak berpasti, dia dakwa satu benda. Saya cadang dia dakwa kita ni keturunan Nabi Adam. Memang confirm. Orang tak ni. Tetapi bila dia dakwa Nabi Ibrahim, kalau kita tengok dalam Tabari semua, Qaturah ni dia punya tafsiran kebanyakannya pergi kepada orang Arab di Palestin dan di Syam. Dan sebahagian dakwa pergi kepada Afrika, whatever lah. Tapi macam puisi Arab kata, laisa fata man yaqulu kana abi walakin al fata man qala another. Kan bukanlah orang muda, orang yang nak berjuang hebat tu orang yang kata bapa aku dulu sekian orang. Dia sebenarnya kerana diri dia. Dan kita kena tahu Quran sebab tu kita pentingkan tasawur Islam ni menerusi Quran dan sunnah. Lepas pada tu kita pergi pada benda-benda yang bersifat juz'i ni. Quran kata apa? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihin fakhanatahuma falan yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah bagi contoh isteri siapa? Nuh dan isteri Lut. Kanata tahta abdain min ibadina salihin. Mereka itu berada di bawah dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Depa khianat pada mereka. Tidak memberi apa-apa manfaat hubungan mereka dengan suami mereka. Kan? Nak tunjuk kemuliaan tu bukan itu saja, kan? Bukan tu. Dikatakan masuklah mereka kedua-dua dalam neraka. Kemudian Allah kata apa? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah bagi contoh orang beriman kepada isteri Firaun. Allah bagi contoh kepada orang beriman siapa? Isteri Firaun. Suami dia teruk. Suami Firaun paling teruk. Tapi Allah kata apa? Iz qala rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, iz qalat, wahai Tuhanku, buatlah rumah di sisimu di dalam syurga. Maksudnya tak usah kisahlah kau isteri siapa, kita keturunan siapa. Yang penting kita saleh. Tapi itu tidak diangkat oleh orang yang tak faham. Dia nak angkat benda yang tak pasti. Padahal benda yang dia boleh pasti menggerakkan kita semua jadi saleh. Kita dimuliakan. Arab dahulu Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fama nabtaghil 'izzata bighairi ma a'azzana Allah. Azallana Allah. Kunna azallat qaumin. Dalam zaman kami, kita dulu kaum yang hina. Fa'azanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Tapi bila kita dulu kadang-kadang kebangkitan Islam era 70-an 80-an dan lebih bagus. Fikrah dia lebih jelas. Fikrah dia kita dimuliakan dengan Islam. Sekarang ni cerita Islam, agama Rabbani, syumu semua dia tak naik dah. Dia duduk main cerita ni. Kita ni keturunan Nabi Ibrahim. Bersungguh-sungguh. Okey, let's say betul kita keturunan Nabi Ibrahim. So, jadi apa? Nak buat apa? Arab keturunan Nabi Muhammad. Palestin kena duk bom daripada gelap tak buat apa pun. Buat apa semua ni? Untuk apa semua ni? Nak pukul kompang sampai bila? Untuk macam doktor beritahu tadi kan. Saya setuju untuk 60-an, 70-an. Kita mengajak kat polis ni pun ramai. Orang polis pun boleh faham kita cakap kan. Dulu tahun 60-an, 70-an pernah dengar tak Yahanana? Dulu tahun 60-an, 70-an pernah dengar tak tajuk Haul? Memperingati kematian sekian dan sekian dan sekian. Maulid sekian dan sekian. Maulid Akbar ke Grand Maulid ke apa. Tak pernah dengar. Tapi mutakhir ni mungkin tahun 90-an pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Ini awal 20-an pun tak ada lagi. Ni tak kemudian ada. Ni. Kami balik lah. Gang kedua. Tapi di sebalik semua benda ni, ada tak toke yang untung?
Ada. Saya tak mau tuduh siapa, tapi siapa yang duduk pengikut mereka sendiri pun boleh fikir apa yang kita kata ni. Hampa tengoklah keliling environment hampa tu, siapa dia yang duk kutip betul atas semua benda ni. 60-an, 70-an, 90-an ada capal? Tak ada. Tak ada. Tak capal. Capal kaki ada, capal kepala tak ada. Tapi, capal sepanjang jalan, semua dengan syal, dengan ridok, dengan kepih, dengan kicik baju. segalanya. Dah jadi industri. Ada company, The Capal. Tak, sekarang ni kita dengar pelik-pelik dah ni. Nabi Sulaiman punya besi lah. Apa ni, apa Tadi buat yang bata. ada tu apa? Habib tu kalau sekiranya dia tak malu, malu. dia boleh kata Padam ke api neraka jahanam pun akan terpadam api neraka jahanam. Cuma dia malu kat Allah Ta'ala. Cuma dia malu pada Allah Ta'ala, dia tak kata. Allahu Akbar. Bukan. Ni ada rakaman yang diedarkan dan pengikut tu berasa bangga. Allah. Padahal itu against kebesaran. Apa yang kita nak angkat kemuliaan dan kebesaran Nabi Allah Ta'ala ni, dia jadi tak jadi bab tu. Dia jadi hari demi hari membesarkan kebesaran Syekh di dalam diri. Macam kisah makan Nabi Hud kan. Dulu tahun 2000 makan Nabi Hud tu, keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Tapi selepas 20 tahun, hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Alwi bin Syihab, menyebutkan man bana baitan fi Hud banallahu lahu baitan fil jannah. Zaman jangan hafal pula. Siapa yang buat rumah? Siapa bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni orang, saya rasa orang Malaysia pun ada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Dan fadilat ni disebarkan di Kota Tarim tu. Dia tersebar. Sekarang ni orang Malaysia ada yang pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi tak pergi situ. Balik kena ziarah tadi. Kena ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada yang Yaman. di airport tu. Jumpa di airport. Dia sebut, dia kata, lepas ni baru saya nak pergi umrah. Kerana guru saya pesan, sebelum pergi umrah singgah Tarim dulu. Ramai tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata, kenapa kena pergi Tarim? Dia kata, cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa, ke mukaffiratun ma bainahuma kan. Disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah hadis umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi tu pun bukan mimpi depa. Mimpi orang yang dakwa dia mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa dan sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan dan perubahan. Sampai hari ni kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Lama-lama kita boleh jadi macam India dengan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni yang mengatakan menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub. Ana lupa nama dia. Tapi dikatakan, dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah. Dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Jadi nak pergi haji buat apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea. Di Karbala tu. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu pasal dia dah tak perlu dalil, dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh ni dengan buat cerita karamah yang kita mengaji pondok dulu pun, saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni, kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Tunjuk ayam hidup. Kan? Dan kemudian anak murid ni dia telah memandulkan akal pada yang mereka ikut Nabi pun masih bertanya, ya Rasulullah, hadhi manzilatun anzalaka Allah, kan, dalam hadis Hubab bin Munzir. Walaupun hadis tu ada sikit sanad, tapi yang pentingnya ialah sahabat yang masih ikut Umar bin Khattab bila berucap pun ada orang
bagi tahu dia. Kalau sekiranya kau salah, aku akan perbetulkan. Hatta Abu Bakar pun. Tapi bila mai tengok ni, Habib tak pakai baju dengan pakai cucu kutub. cucu kutub apa isap rokok. Duduk terkangkang macam ni. Sepatutnya kalau kita kasih kat dia, kita sayang kat dia, kita kena simpan dia elok-elok. Rawat dia elok-elok dalam bilik. Bukan bawa keluar. Tapi ada video tu nak tengok sehingga masa dia tidur dengan isteri dia kot. Depa duduk keliling lagi duk tengok dia. Duk tengok ke sufi apa? Tak tahu kewalian dia lah kot. Sampai waktu ke katil dia tidur. Yalah tak ada lah dia buat apa-apa, tapi maksudnya sampai ke situ. Yang sebelahnya wife dia. Tapi kemudian dia berjalan dengan keadaan macam tu, letak pacak kaki dengan pakaian yang tidak betul aurat. Macam tu pun pengikut masih lagi duk kata ini apa? Fikrah yang yang tak masuk, yang huluk macam ni apa punca dia tu? Kerana tak suka ditanya. Dah manusia ni dia cenderung kepada dia suka jarang manusia jalan syaitan ni, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia sama ada terlalu melampau ataupun terlalu longgar. Dia salah satu ifrat dan tafrid. Sebab tu Nabi sendiri duk larang benda ni kan. Duk larang benda ni, la tutruni kama ataratin nasara. Jangan kamu melampau pada aku macam orang melampau Nasara melampau Isa bin Maryam, pada Isa bin Maryam. Nabi larang. Quran sendiri, kenapa Quran sendiri tunjuk cabaran orang apa? Musyrikin kepada Nabi. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw yakunu laka baytun min zukhruf aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina liruqika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Kan, mereka kata kami tak beriman dengan kamu wahai Muhammad, sehingga keluar lan nu'mina laka hatta tafjur, keluarkan mata air di Mekah tu, atau kau ada kebun kurma dan anggur yang di tengahnya mengalir sungai-sungai, ataupun kau bagi langit berkeping-keping turun kena kepala timpa kepala kami, cabaran-cabaran ataupun kau ada rumah yang dihias dengan perhiasan yang hebat, ataupun kau naik ke langit, kami tak beriman kau naik langit sehingga kau turun kitab yang kami baca. Apa Nabi jawab? Dia hanya seorang rasul manusia. Maha suci Tuhan aku ni basyarar rasulah, manusia yang Tuhan lantik jadi rasul. Aku tak boleh buat benda ni. Sebab apa? Kalau Nabi boleh buat hari tu, kita susah nak berdakwah dah. Orang nak cabar kita. Tapi bila mari yang generasi yang ni yang dikatakan keturunan Nabi, dan selain daripada keturunan Nabi, wali-wali depa ni cukup dahsyat. Boleh terbang sana, terbang sini, benda ni, benda karamah ni. Mereka mengubah tabiat agama Nabi. Mereka ubah tabiat agama Nabi. Lain yang Nabi suruh sampai, lain yang dia pun cerita. Sampai kan ada sebahagian daripada wali yang dia pun cerita, bila tengok ada satu orang nak meninggal dunia, sian punya pasal, kumpul ramai-ramai, berapa nak bagi umur kat dia? Boleh sedekah umur, transfer QR code. QRP dah ada masa tu. Tapi benda tu dalam Naqsyabandi ada Dr. Razimi. Naqsyabandi. Ya. Naqsyabandi okey jika mendapati syariat. Dalam satu speech Syekh Hisham selepas daripada kemangkatan almarhum Syekh Raja Ashman, Syekh Hisham ada sebut berkaitan dengan masa tu Syekh Nazim sedang sakit, dan cara untuk nak rawat Syekh Nazim tu ialah pergi bagi seorang sikit. Syekh Hisham sedekahkan dia punya sisa umur dia untuk Syekh Nazim. Tentu Syekh Hisham dia mangkat awal, sebab tu dia Naqsyabandi ni dengan Syekh Raja memang luar biasa dia punya getaran jiwanya. Tapi itulah nak cerita sedekah macam tadi lah. Nazim Haqqani ni dia pernah sebut yang Raja Ashman tu akan dilihat semula, akan kembali apabila Mahdi datang. Maksudnya ada video yang memang kita ada video tu. Jadi sebab itu bila kita tengok ada fatwa yang cuba membenarkan dengan syarat ni, kita nak tanya juga jawapan-jawapan kepada apa yang disebut dalam Mufti Perlis yang sangat detail tu, yang bervideo, bukan hanya sekadar ada kitab yang sebahagian kata tak ada ISBN tu. Tapi sebenarnya kitab tu memang daripada transkrip daripada kuliah-kuliah dia yang ditranskrip oleh orang yang memang kita dah berhubung dengan mereka. Ada video-video juga yang menyebutkan tentang benda tu, tak dijawab.
Tapi fatwa dibuat, boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah dengan akidah. Ini bukan fatwa. Kalau tu akam betul boleh balik. Semua tidak Semua boleh. hak mana akam buat sikit dibandingkan yang Syekh Nazim Ayah tu pin buat. pun boleh balik. Ayah pin boleh Jika boleh tidak amal. bercanggah. Jangan Syiah boleh diamalkan jika tidak bercanggah dengan akidah. apa pun boleh buat. Apa pun kita boleh buat. Ini bukan fatwa. Ini seolah-olah memberikan satu lesen kepada orang awam untuk buat penilaian sendiri. Fatwa sebenarnya adalah satu keputusan setelah kita analisis. Sebab itu bila kita sebut macam ni, dia orang kata, jangan kacau lah pasal diri orang. Kita komen tu pun yang pertama atas dasar ilmiah. Yang keduanya, wilayah persekutuan ni kan kita berada dalam persekutuan. Jadi bila wilayah persekutuan, maka kita pun ada hak untuk berbicara. Kerana fatwa persekutuan, negeri kita berada dalam persekutuan. Betul. Satu lagi, dengan cara dia buat macam ni, dulu kita bincang hal ni, dialah, tapi benda ni mesyuarat kan. Salah satu alasan kenapa setelah lama berpuluh tahun dah hakim duk kata tak boleh, salah alasan, keseluruhan alasannya ketika itu kerana ada pihak atasan tertentu meminta supaya fatwa ni diubah. That's all. Dan sehingga saya ingat ada satu mufti kata, saya setuju, dia kata kita ni berfatwa bukan kerana ada sekian-sekian orang besar Kehendak di mana yang kata suruh kita ubah fatwa berdasarkan ilmu. Tapi dia kata semua orang dah ni nak kita kena raih kalah. Itu yang jadi macam tu. Jadi sebab itu kadang-kala yalah, Kesian dekat umat lah. kesian kat umat. Dulu saya tak kata siapa-siapa, termasuk diri kita sekali lah. Umum. Umum lah, tapi jangan buat satu benda yang tak mahu kata ulama syuk apa kita ni kan, tapi na'udzubillah kan, scholars for dollars tak boleh kan. Scholar for dollar. Tokoh untuk dok duit. Yang tu bahaya. Pasal apa? Pasal saya jawatan ni, kalau nak buat macam lain dia tak boleh sambung. Yang tu lah. Yang tu yang kita tak mahu. Bahaya. Dengan satu tanda tangan yang kita beri, kita telah mengatakan satu benda yang karut, yang sesat, dibenarkan dan orang faham. Mungkin kita letak caveat, kita letak selagi mana tidak bercanggah dengan akidah. Tapi orang awam faham macam mana? Dah dibenarkan. Ini yang Sebab kita takut. dia memang dimulakan dengan dibenarkan. Ya. Jadi sebab Diletakkan itu pula sebagai tarikat yang muktabar, pernah diamalkan lah apa dan sebagainya. Kita bukan tajuk macam hari ni orang kata kita kepanasan, Wahabi kepanasan, Wahabi fras lah apalah. Ini kita harus beritahu dalam kuliah kita bukan tajuk kita fras. Kita sekarang kita masa kita dah terlanjur dalam dunia tu. Lepas tu saya sebut semalam yang dipekat masuk dalam surah sunnah kan. Ustaz, ada 3 sanad. Kita mencari, kita mengembara. Kita baiat di rumah, di zawiyah Syekh Raja Ashman di Bukit Damansara. Kita baiat dengan Syekh Hisham di rumah Dr. Zul di Pulau Pinang. Tak puas lagi 2 sanad. Nak cari lagi Syekh Adnan mai pula di Bukit Damansara. Terbang pergi pula nak cari Syekh Adnan, nak ambil cuma dengan Syekh Nazim tak sempat. Kita pun boleh nak Syekh Nazim boleh. kita pernah lalui benda tu. Kita mencari jalan tazkiyatun nafs tu. Kita cari jalan penyucian jiwa. Kita pernah berzikir Allah haq, Allah haq. Kita Allah. Siapa boleh nafikan rentak yang saya baca ni bukan daripada Nasyabandi? Hu. Yang aliyah tak ada. Aliyah tak ada. Lepas tu kita ada selawat. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang suka macam doktor sebut. Orang ni sekarang ni dia suka entertainment. Bila masuk satu majlis ada roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sama Ustaz Zila mai baiat dengan Dengar pun nak lentok ni. Last tutup dengan selawat. Selawat pun sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah. Tapi kita bukan isu zikir-zikir ni. Sangat nak kepercayaan. Kepercayaan bentuk tu. kerja buat semua tu. Ya, tapi dalam masa yang sama kita ingatkan juga orang yang tak ikut benda-benda ni.
kita dalam Islam bukan badil, kita dah ada zikir-zikir yang banyak. Kadang-kadang dia rasa dia kosong seorang tu. Kita kosong tu pasal entah punya pilihan. Padahal zikir, kita kuliah kita ajak zikir. Pagi petang baca, kita pun ajak kalau boleh zikir sehari biarlah sampai beribu zikir kalau boleh. Pagi duduk nak pergi kerja ke duduk seorang berselawat biar beratus kali selawat sehari. Beribu istighfar. Itu memang kita ni, dan setiap orang yang melakukannya dia akan merasai nikmat ruhi tu dalam diri. Tapi bila dia yang tu pun tak buat, benda duduk tengok orang tu buat, dia rasa dia nak pergi cari kat situ pasal dia rasa dia kosong. Hang kosong pasal hang tak buat sunnah tu. Cuba hang buat yang sunnah tu. Tapi satu lagi nak cari yang rare tu. Yang ni isu tu lah, isu zikir-zikir Nabi ni dia tak rare. Zikir-zikir Tok Syekh ni. Dia kena ada sanad tu. Sebenarnya zaman dulu ada satu golongan, memang golongan pemalsu hadis. Dia nak baca hadis yang biasa tu, dia rasa macam alah ini terlalu masyhur hadis-hadis macam ni, maka dia baca hadis palsu ni lil ighrab. Nak bagi orang rasa macam wow. Dia ada wow factor tu. Wow factor kan. Dia lebih sikit pada orang lain. Ya. Memang ada. Akhirnya macam perjalanan kita lah, tak tahu lah orang nak tanggapi apa, tapi kita tak ada rasa apa kan. Kita kosong dalam pencarian, kita rasa kita jauh. Bila kita jumpa hadis-hadis macam Nabi kata ittabi'u kan, ikut wala tabtadi'u. Jangan. Kalaulah benda tu baik, ada bentuk lafaz khatam zikir khawajagan yang ada dalam Nasyabani ni, jika betul kan, kalau betul mesti dia damai dengan riwayat-riwayat yang ada dalam Bukhari, Muslim ke apa ni. Nak cari sanad pun tak jumpa, sanad terputus kata kan. Sanad kepada zikir-zikir tu, sanad kepada guru ke guru lah. Nasyabani kan pun pecah berapa cabang, dengan mujaddidinya, khalidinya, dengan kemudian akhirnya kita nak siapa yang nak terima amalan ni, kan? Tok guru kita ke siapa ke kan? Akhirnya terima ni kita kena tahu Allah Ta'ala. Wakil dia tu Nabi kita Muhammad. Nabi dah kata laqad kafaitum. Semua lidah yang Nabi tinggal ni semua dah sempurna lah. Bila pikiran tu tak ada, dia tak boleh, dia tak betul kompas dia tu. Tapi bila kita fikiran kita tu ada tentang betapa perlunya mengikut sunnah ni, kita buat apa-apa kita akan teringat. Kita nak satu, kita nak takbir, kita teringat macam mana lah dia. Kita nak sujud, kita teringat macam mana itu Nabi fikrah sujud. Yang sepatutnya. Dia sentiasa kita akan berbalik Nabi buat macam mana. Kita nak baca walaupun nama mazhab ada, kita tahu mazhab pun ambil daripada, tapi kita nak tahu, nak dengar sendiri macam mana hadis tu Nabi buat supaya kita nak follow. Tapi bila yang tu tak ada, dia duk cari Tok Guru ni buat macam mana? Oh, kena ikut dia. Tok Guru ni tengok buat macam lain pula. Dia tak tahu, dia dalam pencarian yang tak kesampaian sehingga akhir hayat dia. Tapi kalau dia tahu akhir matah dia ialah pencarian dia itulah Rasulullah, dia insya-Allah dia tak kelabu. Cuma sebelum kita nak akhiri topik yang panas ni, oleh kerana kita semua adalah berdarah Nabi Ibrahim, seorang pejuang kan. Ni kita tengok sekarang ni masyarakat Malaysia agak kendur dengan isu Palestin ni, Datuk. Sedangkan Palestin ni dekat dengan Nabi Ibrahim kan, dekat dengan para anbiya kan. Dan Perlis, alhamdulillah, mungkin Datuk boleh respon sikit, telah membatalkan dan telah menangguhkan semua acara-acara hiburan sebenarnya Tahun Baru kerana bersama dengan solidariti Palestin ni. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan negeri tadi dalam Dewan Undangan Negeri yang Muhammad Menteri Besar menyatakan bahawa saya sebagai sama-sama merasai penderitaan rakyat Palestin. So tidak ada hiburan-hiburan pada malam sambut Tahun Baru. Dan kita Perlis ni alhamdulillah sejak peperangan awal itu dah 2 bulan lebih dah. Kunut nazilah kita tak berhentilah. Tak berhenti. Kerana kita menganggap lagi mana bala tu ataupun masalah bencana itu tidak berhenti, kita akan meneruskannya. Apa lagi ada, apa kita tak boleh buat sekarang ni, melainkan kita doa pada saudara-saudara kita, at least orang yang semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, duk dengarlah juga ayat Perlis ni, perkataan Allah mansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolonglah saudara kami mujahidin di Palestin. Alhamdulillah. Jadi kita telah mendengar satu kupasan yang menarik dan kita ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya tengok sehingga kepada saat akhir
2,000 lebih. Kekal 2,000 lebih kalau tengok pada 3-4 channel tu. Alhamdulillah sangat. Walaupun kita pada episod yang keempat, doakan kami istiqamah dengan tajuk-tajuk yang lebih mencabar, panas untuk memberikan pencerahan, fikrah yang jelas dengan hujah yang lebih mantap. Sebelum nak tutup ni, ada satu menu akhir, buah-buahan. Yang ni semua kita import malam ni. Daripada Uzbek, daripada Arab ni, yang buah ni tak tahu daripada mana. Terima kasih Haji Hamid. Semoga sumbangan Haji Hamid dengan hati yang ikhlas dan redha kami makan sekali lagi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bertemu lagi dalam Fikrah dan Hujah seri kelima dengan isu yang lebih menarik, fikrah yang jelas, hujah yang mantap dan ilmiah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.